A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengabdian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikira amal soleh insya-Allah. Amin. Seterusnya marilah sama-sama bersalawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjung sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ajaran Islam ini untuk semua. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu ketika kelak di hari akhirat, dan mudah-mudahan di dunia juga kita mendapat kebaikannya insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu lagi pada kali ini untuk meneruskan lagi perbahasan kitab hadis 40 hadis 40 kitab yang kita guna, yang kita dulu itulah hadis 40 Matan Arba'in, hadis yang disusun oleh Muhammad Tatai. Hadis kita hadis yang ke 34 dah. 34 dah. Tak lama nak habis dah. Nama pun hadis 40 dah masuk 34 dah. Tak lama nak habis dah. Esok puasa tangguh pula. Raya tangguh lagi. Raya tangguh lagi. Dan sekejap celah sebelum raya haji. Sebelum raya haji kita baru jumpa pula Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita terus pada hadis kita, hadis yang ke-34 ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat di antara kamu mungkar, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia cegahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, dan sekiranya tidak mampu ataupun tidak ada kemampuan untuk mencegah dengan tangan, maka fa bilisani, hendaklah dengan lisan, dengan lidah, dengan perkataan. Fa illam yastati' fa biqalbi, tapi kalau tak boleh juga, tak mampu juga, fa biqalbi, dengan hati. Adanya kebencian dalam hati kita bila mana melihat kemungkaran berada depan mata kita. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, saya hadis 34. Ya, memang betul. Hadis saya nak ulang dulu matan hadis, sebab hari ni kita nak perbahaskan dari sudut ijtimaiyah. Kita nak kait ni cerita dulu hadis tu, kemudian kita masuk perbahasan dari sudut fiqh dan juga dari sudut ijtimaiyah, dari sudut kemasyarakatan. Baik, dari sudut fiqh dulu kita dah cerita hadis ni. Kita dah cerita sudut fiqh apa dia. Kita nak cegah kemungkaran itu, yang kita sebut dulu, mestilah perkara tersebut mukhalifan lil Quran awis sunnah awil ijma', mestilah perkara tersebut bersalahan ataupun bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, serta bercanggah dengan ijma' ulama, baru kita boleh cegah perkara yang bersalahan. Kemudian perkara tersebut mestilah
perkara mungkar tersebut yuaddi ila tahrim. Perkara mungkar itu sampai ke tahap haram. Benda yang haram maka wajib kita cegah. Bila sebut haram di situ, kalau contoh benda makruh taklah sampai pencegahan kita tu sama tahap macam benda yang haram. Orang tak semayang sunat tarawih, takkan kita nak perang sama seperti dengan orang yang tak semayang fardu subuh. Nampak? Meninggalkan fardu subuh haram. Meninggalkan semayang tarawih bukan haram, sebab semayang tarawih adalah sunat. Benda makruh contohnya, kita makan petai, makan bawang, makan kedah, nak pergi ke masjid, hukumnya makruh. Tapi cara perangnya kita dengan orang yang berbau mulut tu, gaya macam tahap benda tu benda yang haram. Nampak? Benda tu makruh. Makruh kalau dia pergi ke masjid lepas makan benda-benda yang berbau tadi, dia tak bersugi, tak bersihkan mulutnya, masih kekal bau mulut tadi, semayang berjemaah dia tadi atau perbuatan dia tadi makruh di sisi Allah. Kita tak boleh nak cegah pula siapa pula makan bawang ni, siapa pula hak makan durian sini, dah tahu nak makan bawang makan durian pergi juga semayang jemaah, duduk di rumah sudahlah. Kita pula melarang orang nak semayang berjemaah, sedangkan perkara tersebut bukan haram, tahapnya tahap makruh. Baik, kemudian mestilah perkara tersebut an yakuna inkaral munkara wal amru bil ma'ruf fi halatil wujub. Kita nak suruh orang buat baik itu, mestilah benda yang kita suruh tu tahapnya tahap benda yang wajib. Wajib contohnya menutup aurat. Kita beria-ria suruh. Kenapa? Sebab menutup aurat adalah wajib. Tutup aurat wajib. Kita suruh beria-ria orang anak kita semayang. Kenapa? Semayang itu wajib. Semayang itu wajib. Kita beria suruh anak kita nak pergi main bola, pakailah seluar panjang. Bukannya seluar pendek tu je boleh jaringkan gol, seluar panjang boleh juga. Anak kita mati-mati nak seluar pendek, seluar bola kan. Orang bola pakai seluar pendek, dia pun nak seluar bola, seluar pendek. Maka kita masa itulah bagi tahu sungguh-sungguh pakai pakaian yang menutup aurat, kerana perkara tersebut wajib. Baik, itu yang dulu kita dah cerita dari sudut fiqh. Sekarang kita masuk ijtimaiyah dari sudut kemasyarakatan. Hadis ini kita nak kaitkan dengan masyarakat kita. Oh, cukup besar, cukup banyak perkara ni dalam masyarakat kita ya. Baik, kita tengok dari sudut ijtimaiyah, dari sudut kemasyarakatan. Al-Islam aksun nizamil ijtimaiyatil ukhra allati yusawwidu fiha qanun al-ghaba. Islam itu berbeza nizamnya ataupun dustur ataupun sistem yang dicorak oleh Islam itu berbeza dengan sistem orang lain, sistem agama lain, berbeza. Yang mana sistem agama lain dia meletakkan di sini yusawwidu fiha qanul ghab. Mereka meletakkan sistem tu seperti sistem ghab ni, sistem hutan, ataupun sistem yang berbeza dengan Islam. Apa dia sistem hutan ini? Disebut wasiyadatu mukratun alal aqwiya sawaun kana al quwwatul maliyah au i'lamiyah au hizbiyah. Baik, wasiyadah diletak di sini, nizam itu ataupun sistem itu diguna pakai ataupun diterima mengikut al-aqwiya. Orang yang mencipta sistem itu orang-orang yang ada kekuatan. Maka kita terpaksa ikut. Sebab apa? Dia orang kuat yang mencipta sistem tu. Oh ya, aku orang kuat. Nak tak nak kena ikut sistem ini. Ini sistem yang berbeza dengan Islam. Kerana dia kuat, kita terpaksa ikut sistem dia. Kemudian begitu juga dari sudut kekuatan tadi, sama ada kekuatan dari sudut ketenteraan ke, kekuatan fizikal ke, termasuk juga di sini kekuatan maliyah. Orang yang ada keuangan, orang yang kaya, orang yang berada, maka dia suruh buat begini, kita kena buat. Kenapa? Sebab dia ada keuangan, dia ada wang ringgit, dia adanya kekuatan dari sudut keuangan tu. Dia boleh harah siapa saja. Maka di situ nizamnya atau undang-undang yang dibuat di situ mengikut tempat yang berbeza, orang yang berbeza, berbeza. Begitu juga hizbiyah. Hizbiyah ni dengan peperangan.
ataupun adanya kumpulan-kumpulan yang majoriti kat situ, maka kita kena ikut keputusan kumpulan tersebut. Berbeza dengan Islam, kita sebut tadi, nizam ataupun undang-undang Islam berbeza dengan yang lain. Macam undang disebut undang-undang rock, undang-undang hutan, kita tengok yang berkuasa di hutan adalah singa, adalah harimau. Kenapa? Sebab dia kuat. Dia boleh berkuasa di tempat itu kerana kekuatan dia. Maka dalam dunia kita kalau nak buat begitu, maka itu dia istilahnya. Seperti undang-undang hutan, undang-undang rimba. Siapa kuat, dia ketua. Siapa kuat, dia yang boleh menjatuhkan hukuman. Siapa yang kuat, dia boleh menentukan segala-galanya. Islam tidak begitu. Kenapa disebut sini? Bal yahrisun nizam al-ijtima'iyyatil islami. Bahkan undang-undang kemasyarakatan dari sudut pandang Islam ala an yakunal baqa fi lil islah wal athhar. Islam pula, cara Islam ay yakunal baqa fihi lil islah wal athhar, untuk mengekalkan adanya undang-undang yang dicipta dalam masyarakat kita ini. Untuk apa? Untuk mengekalkan lil islah, untuk kebaikan, wal athhar, untuk kesucian masyarakat itu sendiri. Nampak? Untuk kebaikan orang ramai, untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan untuk satu puak, bukan kebaikan untuk personal individu, bukan kebaikan untuk satu-satu kumpulan, tidak. Islam, undang-undang Islam untuk semua, lil islah, untuk kebaikan. Itu dia Islam. Dan juga untuk kemurnian, keindahan. Li'annahu mujtama'un nazifun tahirun la makana fihi lil amrad al-ijtima'iyyatil khatirah. Kerana mujtama', kerana masyarakat yang nazif, yang bersih di sini, la makana fihi lil amrad, tidak ada tempat untuk orang yang ada penyakit. Maksud penyakit bukan penyakit covid, penyakit kencing manis apa benda, tidak. Maksud sini benda-benda yang negatif. Tempat yang bersih untuk orang yang bersih. Tidak ada tempat untuk mereka yang berpenyakit dalam masyarakat yang penyakitnya berbentuk kritikal ataupun penyakit yang boleh merosakkan masyarakat. Nanti kita bentangkan. Wala ya'isha bainahu mujrimun muhtarifun, dan tidak perlu ada kehidupan dalam masyarakat yang bersih tadi, ada yang mujrim, penjenayah, muhtarif, mereka yang merampas, perampok ataupun perosak masyarakat. Islam nak begitu, membentuk masyarakat yang aman, masyarakat yang bersih, tidak ada benda-benda yang mengotorkan, merosakkan masyarakat. Ni kan tiba-tiba dalam masyarakat kita ada orang curi speaker masjid. Orang pula tunggu waktu subuh bila nak hayya 'alas solah, hayya 'alas solah ni, as-salatu khairum minan naum, tak dengar-dengar ngapa? Speaker habis dicuri. Ada ya berlaku gini, memang ada. Speaker tu duduk tempat deratah tinggi, sanggup dipanjatnya. Kena pula tuan-tuan, masa hari raya, esok tu pagi raya, orang menunggulah, apa tak ada takbir raya. Pelik pula ni, tak ada takbir raya. Orang memang nak tunggu takbir raya, tak dengar takbir raya. Kita pun pergi ke masjid. Pergi masjid pun tak dengar suara orang bertakbir tu. Rupa-rupanya dia bagi tahu dalam masjid tu, minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, apa? Speaker kita habis dicuri orang. Molek pula hari raya. Ada seorang, dua dalam masyarakat kita macam tu, hak jenis berpenyakit ni, tak suka benda hak molek, ambil, nampak? Kucak kacir masyarakat. Hilang feel nak raya hari tu. Takbir tak ada. Tidak biasa dengar juga takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga ngikut-ngikut mak ayah kita duduk dengar di rumah tengah mana manaskan tu kuah kacang, nak buat nasi impik sekarang, nak makan dengan sate sambil-sambil, boleh ngikut Allahu Akbar. Bila dengar gitu dia seronok lah raya. Kenapa? Teringat, sedih, ngalir air mata gitu. Seronok lah gitu. Tahun ni tak ada, tak seronok. Itu baru speaker.
Ada lagi hok curi motor. Orang nak raya nak bawa kenderaan pergi beraya. Tengok Allah dalam store motor pula tak ada. Nampak? Allah rosak macam tu. Maka Islam nak jaga benda-benda macam tu. Walaupun kita nampak benda tu kecil-kecil 1-2 kes je, tapi Islam tetap nak cegah. Itu satu. Hadis ini dikaitkan dengan kemasyarakatan di sudut pandang itu. Nizam ataupun undang-undang Islam itu berbeza dengan undang-undang lain kerana undang-undang Islam mementingkan keamanan, kebaikan, kemakmuran dan kebersihan. Baik. Wala'allal fadl fi dhalika kulluhu la ya'uda ila al-hudud wal qisas. Baik. Bila mana kita ambil hadis tadi yang mana Nabi sebut siapa yang melihat kemungkaran, siapa yang melihat benda yang tak molek, siapa yang melihat benda yang menyalahi syariat Islam, maka hendaklah cegah. Jangan biar alah orang tu curi motor, biarlah bukan motor kita. Nampak? Benda tu menyalahi syarak. Orang tu dia merosakkan anak dara orang, lantaklah bukan anak kita. Sedangkan benda tu wajib cegah sebab perkara tersebut kemungkaran, benda mungkar, benda tak molek. Kita tak boleh diam. Kalau diam, kita dah sebut dulu. Siapa yang diam melihat dan dia diam sehingga tak ada pun kebencian dalam hatinya, dia berdosa. Dia berdosa. Dah main biar je lah. Biar gitu mana bukan benci tu. Kira bernasihat baik sebab apa? Tak kena ke keluarga aku, bereslah. Sampai bila kita macam tu? Sampai bila? Tak mustahil satu ketika nanti keluarga kita pula kena, baru kita nak menyesal. Tak, Islam cegah dari awal. Contohnya Allah sebut dalam Quran tu kan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekat, bukan buat lagi tu. Dekat pun Allah dah larang. Dekati zina hukumnya haram, buat apatah lagi. Nak mengatakan Islam itu dia nak cegah dari awal sebelum berlakunya perkara tersebut. Dan berlaku sekarang banyak benda lagi teruk. Berlaku kan, keluar pula ada, lahirnya pula anak luar nikah. Dia bila dah lahir anak luar nikah, nampak nasib anak luar nikah tak sama macam nasib orang lain. Antaranya dia tidak mendapat harta warisan ayah dia. Anak luar nikah, dia hanya dapat harta warisan mak dia saja. Sebab apa? Sebab ayah dia tak ada pun. Tak ada ayah dia. Walaupun ayah dia bertanggungjawab, mana memang yang melakukan zina tersebut memang si lelaki inilah dengan mak dia, tapi sebelum bernikah, maka anak tadi dinafikan hak ke atas ayah dia. Mana ayah dia kaya raya macam mana pun, kalau meninggal anak tadi tak dapat harta warisan ayah dia. Kan? Adik-beradik lain dapat, dia seorang tak dapat. Nampak? Banyak benda yang menyebabkan rosaknya masyarakat bila mana dah terjadinya jenayah, dah terjadinya perkara mungkar itu. Islam suruh cegah selalu. Bab anak luar nikah tadi, bila mana ada pandangan mengatakan dalam kandungan tersebut dah 6 bulan ke atas tidak boleh dibinkan kepada ayahnya. Hak tu kita boleh rujuk Jabatan Agama setempat kita. Mereka guna pakai yang mana? Ada pandangan mengatakan 4 bulan, ada pandangan mengatakan 6 bulan. Tengok setempat, keadaan setempat. Baik. Disebut sini bila mana kita dah cegah dari awal perkara tersebut, mudah-mudahan tidak berlakunya di sana hudud ataupun qisas. Mana kita tak perlu sampai ke tahap hudud, tak perlu sampai ke tahap qisas. Qisas balas balik. Hudud kalau mencuri potong tangan, kemudian potong kaki. Bila kita dah cegah dari awal, mudah-mudahan perkara itu adanya mereka yang terselamat dari dipotong anggotanya, ada mereka yang terselamat dari dibalas bunuh. Bunuh akan dibalas dengan bunuh. Qisas, itu mana qisas? Maka mereka akan terselamat. Sebab apa? Kita dah cegah dari awal. Tapi kalau biar nak tunggu parak dulu baru kita jatuhkan hukuman. Tidak, Islam tidak begitu. Islam tengok ada benda tak kena, terus cegah. Kita tengok anak kita mula lihat dah semayang, cakap selalu, jangan biar dulu. Tak apa abang, dia bukannya balik lagi. Hadis dah bagi tahu kan, ajar anak kita bermula 7 tahun semayang. Nabi bagi tahu. Anak lelaki 7 tahun tak balik lagi, tapi hadis tersebut umum.
7 tahun ajar semayang. 10 tahun mula adanya hukuman bila tidak semayang. Bukan tunggu balik. Hak lelaki 10 tahun tak balik lagi. Kalau ia perempuan ada kemungkinan besar. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, bermula 9 tahun perempuan itu ada yang telah baligh, ada yang telah uzur. Maka anak perempuan kita kena lihat, kena perhati molek. Mak lah sesuainya untuk anak perempuan ni, takkan ayah segan anak tu. Mak tanya, ada dah ke begini keadaannya, dampingi dia. Dan bila dah uzur tu, dia sama dengan kita. Kita wajib bertudung depan orang, dia wajib bertudung depan orang. Kita wajib menjaga batasan pergaulan, anak kita 9 tahun tu pun wajib menjaga batasan pergaulan. Sebab dia dah jadi orang yang baligh. Cukup dah syaratnya mengerjakan sesuatu yang difardukan ke atasnya. Sama macam kita. Baik. Seterusnya, qabla faridatal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar li annaha hiya allati takshiful marad wa taqawumihi fi mahdihi qabla istifhalihi wa intisyari. Bila mana kita mencegah perkara tersebut dari awal, maka perkara ini akan menyebabkan kecilnya ruang, kita sebut al-marad, penyakit dalam masyarakat. Orang nak mencuri kita cegah selalu, orang nak buat maksiat kita cegah selalu, maka perkara tersebut akan menjadi sempit, kecil, dan mudah-mudahan tidak intisyar, tidak merebak dalam masyarakat kita. Ni kan tengok ujung sana, ada seorang anak luar nikah mak sebut. Ujung sana ada seorang lagi. Sana belakang, taman belakang ada juga. Itu dah mula dah berleluasa. Ataupun kes kecurian, hari ni sini, esok sana, lusa sini. Itu dah mula intisyar, dah mula merebak. Cegah cepat, cegah. Perlu lapor supaya tak merebak. Sekarang banyak lagi pecah rumah yang berlaku, menyusahkan masyarakat kita. Baik. Seterusnya, tadi kita sebut berbezanya nizam ijtimaiyah al-islami ni berbanding undang-undang agama lain. Yang kedua disebut sini, min ahamil asbab fi iflasin nizamil ijtimaiyah al-ardiyah ihmaluha liqa'adatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar allati hiya khasiyah min khasaisan nizami al-ijtimai al-islami. Baik. Di antara sebab rosaknya masyarakat kita ataupun banyaknya benda-benda yang negatif berlaku dalam masyarakat kita, apa dia? Ihmaliha. Kita cuai, kita lalai, kita tak nak ambil peduli hal orang lain tadi. Sedangkan hadis tadi sebut, tengok benda tak molek, cegah selalu. Bukan tangguh-tangguh, bukan biar-biar, tidak. Disebut ihmal itu, kita lalai, kita tak nak peduli, kita tak nak ambil action terhadap perbuatan tersebut. Maka itu antara sebab rosaknya masyarakat. Walaupun asalnya nizam Islamiah tu, undang-undang Islam itu molek dah, tapi pelakunya kita yang lalai, tak nak ikut peraturan tu 100%. Nak guna kaedah Islam, tapi ada part-part, ada bahagian-bahagian yang kita tak guna. Apa dia? Mencegah benda yang mungkar dan tidak mengajak benda yang baik. Yang banyak kita buat, mungkin kita mengajak benda yang baik. Marilah buat baik, marilah semayang, marilah berpuasa, marilah tarawih, marilah berzahur, marilah berinfak, marilah bersedekah. Itu mengajak amar makruf, kita mengajak benda yang baik. Cegah mungkar, itu kita tanya diri kita. Kita tanya diri kita. Mencegah kemungkaran tu. Orang yang tak semayang macam mana, orang yang tak menutup aurat macam mana, orang yang lalai melakukan perkara-perkara yang wajib bagaimana, kita cegah ataupun tidak. Nah, saya itu istilah kan, itu istilah yang selalu kita dengar. Kuat jaga tepi kain orang,
Nah, kuat jaga tepi kaya orang. Tapi dia begini tuan-tuan. Allah pun dah sebut dalam hadis, dalam Quran ya. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran wattaqu fitnah. Wattaqu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah sebut wattaqu fitnah. Takutlah kamu akan fitnah, takutlah kamu akan bala. Kenapa? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kerana bala itu tidak hanya turun ke atas orang yang buat salah sahaja. Bala itu juga turun ke atas orang yang lain, orang umum. Atas sebab apa? Dalam tafsir ayat itu, sebabnya apa? Kerana yang lain tu kena juga sebab mereka berdiam diri, mereka buat tak tahu, mereka tak jaga tepi kaya orang, tidak mencegah benda mungkar, maka sebab itu bala turun sapu semua. Ayat Quran dah sebut dia jelas. Takutlah kamu bala itu, takutlah kamu fitnah itu. Bila mana kamu melihat benda yang mungkar, kamu biar. Aku AJK masjid contohnya lah, biar. Aku tok imam, biar. Bukan kena ke anak aku, bukan kerana orang lain. Ataupun aku cakap ni kan, orang kata aku ni jaga tepi kain orang, siapalah aku ni, jawatannya tak ada. Dalam hadis itu Nabi tak sebut jawatan apa. Nabi sebut siapa yang melihat mungkar falyughayyirhu biyadi, hendaklah cegah mula-mula dengan tangan. Maksud dengan tangan itu dengan kekuasaan kita. Contoh kita JKK, contoh kita ketua kampung, contoh kita penguasa, contoh kita imam, contoh kita bila kita ada kuasa, maka cegah dengan kekuasaan kita. Maka fa'il lam yastati' kan lah itu, kalau tak boleh fa bilisan ni, cakap je. Sudahlah dia buat benda-benda tak molek ni, pergilah balik. Malam dah ni tak molek lelaki perempuan duduk di taman ni berdua-duaan ni. Balik-baliklah. Kalau tak balik kan saya boleh telefon mak ayah awak, saya kenal mak ayah awak contohnya, ataupun saya bagi tahu penguat kuasa sekarang. Lagi payah. Itu salah satu kita punya usaha untuk mencegah dakwah tadi. Kalau kita biar sekarang silap bulan anak luar nikah akan terjadi. Nampak? Dan sambung hari tu tak boleh, barulah fabi qalbi, dengan kita punya hati tanda membenci perkara tersebut. Itulah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Buat mana Nabi, kerana itulah Nabi amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi buat perkara tersebut. Kerana buat begitulah macam-macam tomahan Nabi terima. Tapi Nabi tetap istiqamah sehinggalah Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi nak dibunuh oleh orang kafir. Tomahan tu saya kira lah gila, ahli sihir, ahli nujum, penglipu lara, pengkhianat, perasak masyarakat, macam-macam Nabi. Tapi tetap istiqamah. Maka kita nak semangat beginilah. Mudah-mudahan Allah terak dalam jiwa kita. Tetap teruskan. Ada lagi kebencian, ada lagi kata-kata kesat, maka tetap meneruskan perkara tersebut. Mana bila keluarnya kata-kata kesat, bila tatkala kita mengajak orang ke arah kebaikan, maka benda yang kita ajak tu ada kesannya. Mana orang peduli, sebab tu keluar kata-kata kesat. Oh, Tok Imam tu lepas dia baru dilantik tu jadi sangat dia. Tok Imam lama tak ada benda, bukan hak sini ya. Tok Imam lama beres je, makan kedai kopi tak beria sangat nak ceramah benda. Hak ni baru jadi Tok Imam, sepenggal lain macam jadinya. Contohnya lah baru jadi AJK masjid, mengalahkan penguat kuasa lagi. Mana benda yang kita sampaikan tu dah ada kesan pada orang. Orang dah mula dah. Adanya kita lagi ada. Ngapa penguat kuasa mari dah lagi. Ada kesan lah tu. Ada kesan. Mana keberadaan kita tu, kehadiran kita tu orang tahu, rasa. Ada dia ni, tak boleh kita tak payah sembang benda-benda uria sangat, tak payah gelak uria sangat. Kita sembang benda-benda hak molek bab syurga neraka je kita cerita. Dia dah pergi sekarang, baru kita cerita semula benda-benda lain. Kita nak gelak ke nak benda, barulah. Hak ni tak boleh. Ada kesan. Ada. Kalau kita tengok, itulah dia. Mehnah, tribulasi yang Nabi terima, Allah lebih teruk pada kita sehingga nak dibunuh. Dinafikan. Seakan-akan dinafikan hak anak saudara.
Nabi itu adalah anak saudara pada Abu Lahab kan? Anak saudara benar. Seakan-akan Nabi itu bukan anak saudara Abu Lahab. Sebab dia sanggup nak bunuh anak saudara dia. Dia sanggup bersekongkol dengan orang luar untuk merosakkan anak saudara dia. Sampai begitu ujian yang Nabi kita terima. Nabi kita terima. Antara kes Isra' Mi'raj tu kan, Allah bawa Nabi kita berjalan tu, antaranya kesedihan yang melampau pada jiwa Nabi. Kenapa? Meninggalnya Siti Khadijah, isteri Nabi. Kemudian meninggalnya bapa saudara Nabi, Abu Talib. Bukan Islam, tapi membela agama Islam. Nombor satu. Meninggal dalam masa yang sama, tahun yang sama. Maka Nabi berasa duka cita. Allah peduli akan perasaan Nabi. Maka Allah bawa Nabi berjalan Isra' dan Mi'raj. Untuk apa? Tasliyah, untuk menghiburkan jiwa Nabi Muhammad SAW yang sedang gundah gulana. Itu dia. Allah bukan hidupkan kita atas muka bumi ni, Allah biarkan begitu saja, tidak. Allah hidupkan kita, maka Allah mentadbir urusan kita. Setiap urusan kita dipeduli, adanya peduli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je kadang-kadang kata, aku ni jauh sangat pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku minta kaya tak kaya-kaya. Aku minta begini tak dapat-dapat. Aku rasa tak ada dah aku ni. Orang lain minta sikit dapat. Banyakkan berdoa, Allah amat suka kat atas hamba-Nya sentiasa berdoa. Tak dapat atas dunia, doa tadi dikumpul sebagai kebaikan untuk akhirat. Kalau banding beza je, dapat di dunia dengan ditangguh doa kita di akhirat. Tangguh doa di akhirat tu lebih besar manfaat untuk kita. Tapi disebabkan hilangnya sabar, nipisnya kesabaran kita, kita nak benda yang kita minta mesti dapat. Nak itu dapat itu, nak ini nak ini, akhirnya kita juga yang rugi. Cukup setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, panjang lagi insya-Allah. Allah izinkan nanti kita bahas lagi dari sudut istimaiyah lagi, ada lagi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu pada bulan depan. Sempat ke? Tak sempat dah rasanya. Bulan depan tak sempat dah. Bulan depan tak sempat dah, kita puasa dulu. Mana kita lepas puasa esok lah ya. Lepas puasa esok. Video ni tuan-tuan, hari ni kita buat rakaman. Video ni insya-Allah dengan izin Allah saya akan uploadkan dalam channel saya lah. Channel Muhammad Rohaimi bin Ibrahim. Boleh kunjungilah channel tu. Mana kita boleh ulang apa yang ustaz cakap semalam ya. Tak apa nak ingat lah. Tengok dalam tu semula. Kita tengok bolehlah sharekan pada sahabat-sahabat yang lain ya, sambil-sambil tengok nunggu bahas tu boleh tengok semula flashback hadis yang ke-34. Ini cerita-cerita dia. Mudah-mudahan sebab sekarang ni saluran dakwah kita memang kena ikut aliran zaman. Mudah-mudahan dakwah tersebut tersebar luas. Tujuan kita untuk menyampaikan agama Islam, mudah-mudahan semua dalam masyarakat kita jadi baik, dan nanti kelamaan bila sudah semua masyarakat baik, dunia pun akan baik insya-Allah. Walaupun usaha kita hanya sedikit, insya-Allah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat itu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.